Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Radina billahi rabba, kami redha Allah itu Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam adalah cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan Nabi dan Rasul. Marilah sama-sama kita niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Yang dihormati pengerusi masjid Tuan Haji Japilus, Timbalan pengerusi, para ahli jawatan kuasa masjid, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Pertama dan selamanya adalah sama-sama kita memanjatkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jal, kerana kita semua telah melepasi satu fasa ataupun satu bulan yang amat mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Dan pada bulan tersebut Allah sebut di dalam Al-Quran adanya satu malam Lailatul Qadar yang menyerupai ataupun nilainya sama dengan 1000 bulan. Dan banyak juga kelebihan-kelebihan yang lain yang kita doakan kita dapat dan kita garap apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan bulan Ramadan. Dan sekarang kita berada pada satu bulan Syawal, satu bulan yang mulia juga, yang mana dalam hadis Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid." Barang siapa yang berpuasa 30 hari pada bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal, Nabi memberi perumpamaan kana kasyamid dahri, pahala dan ganjarannya seperti berpuasa sepanjang tahun. Iaitu puasa 6 hari ini sama dengan berpuasa setahun, 365 hari. Dan itulah yang dipegang pada pandangan mazhab kita, mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nak puasa terus 6 hari ke puasa sikit-sikit, itu pun ada perbincangan di antara para fuqaha, dan dibenarkan mana-mana juga asalkan lengkapnya 6 hari pada bulan Syawal. Boleh tak hari yang sama nak niat pelbagai puasa, juga dibenarkan oleh syarak. Contohnya puasa pada hari ini, hari Isnin, niat puasa qada Ramadan, dia tertinggal sehari pada bulan Ramadan, dia nak niat ganti puasa Ramadan, dan dia juga niat
puasa sunat Syawal dan dia juga niat puasa sunat hari Isnin, itu juga dibenarkan oleh syarak. Adapun ada pandangan mazhab Maliki yang mengatakan puasa 6 ini adalah puasa yang makruh. Sebab apa? Sebab kebanyakan penduduk Madinah ketika itu tidak berpuasa pada 6 Syawal sebab tidak mahu merasakan pada 6 hari Syawal itu adalah sebahagian daripada bulan Ramadan. Itu pendapat Imam Malik berpegang padanya, walaupun hadis sahih Muslim, tapi hadis itu adalah hadis ahad dan penduduk ahli Madinah ketika itu tidak mengamalkannya. Dan ada sebahagian sahabat melihat Nabi SAW berpuasa pada bulan Syawal, iaitu 6 hari. Moga-moga kita sempat dan kita berkedar untuk berpuasa 6 hari dan kita tergolong daripada golongan yang kana kasyamid dahri. Puasa 6 hari pada bulan Syawal, dia mendapat diumpamakan dengan 1 tahun. 1 tahun dia berpuasa. Baik, kita teruskan lagi pengajian kita. Biografi Muhammad bin Abdullah, perjalanan hidup seorang Nabi, pada muka surat yang 103. Kita telah sentuh pada kuliah yang sebelum ini berkaitan tentang Isra' dan Mi'raj. Satu peristiwa yang sangat agung yang mana Allah Azza wa Jal telah pilih Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Isra' daripada Mekah ke Baitul Maqdis di Palestin, dan di Mi'raj daripada Baitul Maqdis naik ke 7 langit dan akhirnya bertemu dengan Allah Azza wa Jal di Sidratul Muntaha, turun balik ke Baitul Maqdis dan pulang ke Mekah dalam satu malam. Inilah kali pertama Abu Bakar dipanggil As-Siddiq, yang bermaksud yang membenarkan. Inilah tempat Abu Bakar, tempat yang luar biasa dan tidak ada rasa ragu langsung dengan Muhammad. Abu Bakar tidak mempersoalkan langsung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus dia membenarkan Muhammad. Quraisy menyangkal keyakinan Abu Bakar ketika itu. Mereka berkata, bagaimana kamu boleh percaya orang pergi ke Palestin sebulan dan balik sebulan pula? Ini Muhammad pergi 1 malam sahaja. Dalam riwayat yang lain, ada sahabat Nabi yang pergi ke Palestin daripada Mekah 2 bulan, pulang pun 2 bulan. Ada sebahagian kafir Quraisy pergi ke Palestin daripada Mekah sebulan dan balik pun sebulan. Tapi engkau membenarkan Muhammad bin Abdullah kata, aku pergi ke Palestin dan pulang balik dalam masa 1 malam sahaja. Abu Bakar berkata, aku mengakui kebenaran Muhammad pada perkara yang jauh lebih besar daripada itu. Aku beriman kepada Muhammad tentang wahyu yang turun dari langit dalam masa sekelip mata. Berlaku sahaja peristiwa di bumi, wahyu pun turun mengulaskannya. Kalau ini pun aku percaya, kenapa pula aku tidak percaya Muhammad pergi ke Baitul Maqdis dan pulang semula ke Mekah dalam masa 1 malam sahaja. Aku dah membenarkan kata-kata Muhammad sebelum ini, lagi benda yang sangat luar biasa, dan Allah jawab melalui Al-Quran daripada langit, apatah lagi ini satu benda yang biasa bagi Muhammad bin Abdullah di sisi Abu Bakar Siddiq ketika itu. Bukan sekadar itu sahaja, Abu Bakar membuktikan kepada Quraisy Muhammad benar dalam apa yang beliau perkatakan itu. Kata Abu Bakar, wahai Muhammad, kami semua tahu engkau sebelum ini tidak pernah pergi ke Baitul Maqdis. Antara kami ada yang pernah pergi ke sana,
ceritakanlah kepada kami bagaimana keadaan di Baitul Maqdis itu. Okay, Nabi Muhammad SAW tak pernah pun sampai ke Palestin. Sebelum itu Nabi sampai ketika mana malam Isra dan malam Mi'raj. Sama juga Nabi tidak pernah sampai ke Mesir. Tapi kalau pergi di makam Imam Syafi'i rahimahullah, sebelah makam Imam Syafi'i ada satu tapak kaki. Kesan tapak kaki tersebut dikhabarkan itu adalah tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah satu kepercayaan yang dongeng dan karut-marut. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara tentang Mesir, tapi Nabi tidak pernah sampai ke Mesir. Dan amat malanglah saya pun belajar di Mesir. Satu kepercayaan yang tidak baik yang dilakukan oleh sebahagian besar orang yang belajar agama di sana. Dikhabarkan setiap hari Khamis malam Jumaat, Nabi Muhammad SAW punya roh akan datang ke makam Imam Syafi'i, akan menjenguk Imam Syafi'i rahimahullah. Itu satu benda yang tak betul dan tidak benar. Bahkan dekat tapak kaki tersebut ada orang Arab, beberapa orang Arab yang ditugaskan untuk jaga, bersih, letak minyak wangi. Nak pergi bau, nak pergi hidu, nak pergi pegang, kena bayar duit. Itu satu kepercayaan yang karut-marut, yang dongeng, yang tidak benar. Dan Nabi SAW tidak pernah sampai ke Mesir. Sama juga dengan Baitul Maqdis sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Muhammad pun menceritakan keadaan di Baitul Maqdis. Ada antara Quraisy yang mula bertanya pertanyaan secara terperinci. Berapa jumlah tiangnya? Berapa jumlah pintunya? Berapa jumlah tingkapnya? Begitu pula usaha Quraisy bagi membuktikan Muhammad tidak benar, walaupun sudah jelas pada mereka Muhammad menceritakan Masjid Aqsa dengan tepat dan dengan yang sebenarnya. Apa yang ditanya, itulah yang Nabi SAW jawab. Dan sebahagian kafir Quraisy yang telah sampai ke Masjidil Aqsa tahu itu adalah perkara yang betul dan benar. Muhammad jawab semua pertanyaan yang Quraisy tanyakan. Tidak ada yang Muhammad tidak tahu dan tidak dapat dijawab. Quraisy pelik, tetapi hati mereka belum terbuka untuk beriman. Mereka tetap tidak percaya. Nabi dah ceritakan Isra dan Mi'raj. Kafir Quraisy tidak percaya. Mereka bertanya tentang berapakah bilangan tiang, pintu, tingkap dan sebagainya. Dan Nabi SAW menjawab dan betul. Dan ketika itu kafir Quraisy belum merasakan untuk beriman kepada Nabi SAW dan Allah Azza wa Jalla. Tetapi Muhammad berkata, antara kita ada bukti yang lahir, ada rombongan yang aku pintas semasa perjalanan pulang. Nah, ini kita telah sentuh pada kuliah yang lepas, ketika mana Nabi menaiki Burak. Nabi turun ke Baitul Maqdis, Nabi nak pergi ke Mekah. Kenderaan Burak itu sangat laju sehingga unta-unta dan binatang yang diternak oleh sebahagian penternak lari berkeliaran sebab bunyi yang amat kuat. Dan ketika itu Nabi melihat seekor unta yang telah kita sentuh sebelum ini hilang daripada radar tuannya. Dan Nabi memberitahu kepada tuannya, dan tuannya jumpa di manakah unta tersebut. Muhammad memberitahu Quraisy ciri-ciri rombongan ini, bahkan ciri unta yang mengetuai rombongan ini secara terperinci. Muhammad berkata lagi, ada unta mereka yang hilang di tengah perjalanan. Aku yang menunjukkan kepada mereka tempat unta mereka bersembunyi. Quraisy bertanya, bilakah rombongan itu akan sampai ke Mekah? Muhammad berkata, 3 hari dari sekarang. Nak tunjuk adakah Muhammad ini berkata benar ataupun tidak. Mereka semua menunggu rombongan ini pada hari yang ditentukan
Dari pagi lagi orang-orang Mekah sudah bersiap sedia menunggu rombongan ini. Memang benar rombongan ini sampai tepat pada masanya. Dan dalam masa tempoh 3 hari, memang rombongan yang dikatakan unta tu hilang sampai ke Mekah dalam tempoh 3 hari. Di depan rombongan ini ada unta yang disebut oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepat dengan ciri-cirinya sama seperti yang Muhammad sebut. Quraisy bertanya, mereka berkaitan dengan unta mereka yang hilang. Mereka berkata, betul, kami memang kehilangan seekor unta, tetapi kami mendengar suara dari langit memberitahu tempatnya. Rombongan ini pun pelik bagaimana Quraisy dapat tahu mereka kehilangan unta semasa dalam perjalanan mereka, sedangkan berita itu masih belum tersebar. Semua itu bukti-bukti lahir yang membenarkan kata-kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Quraisy tetap tidak beriman. Bukti telah sampai dan dilihat oleh kepala Quraisy sendiri, tapi mereka tidak mahu untuk beriman. Dan sekarang sama juga di Baitul Maqdis, kita solat hajat tadi dan kita doakan supaya tentera laknatullah Zionis dihancurkan. Sebab Baitul Maqdis ini adalah satu kota yang banyaknya para nabi dan rasul yang lahir di sekitar Palestin. Nah, ini satu benda yang kita perlu jelas dan satu benda yang kita kena banggakan. Walaupun pada 7 Disember 2017 Baitul Maqdis telah diisytiharkan sebagai ibu negara Israel, dan ketika itu negara Malaysia sendiri pun tidak mengiktiraf apa yang telah diiktirafkan oleh dunia-dunia yang besar. Kalau tuan-tuan baca sirah pasal Baitul Maqdis, satu kota yang amat mulia. Yang pertamanya ketika mana berlaku Isra' dan dimi'rajkan Nabi, dan disitulah tempat para Nabi dan Rasul berkumpul, dan Nabi SAW mengimamkan 2 rakaat sebelum Nabi naik ke langit 7 dan Nabi bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Ia satu tempat yang amat mulia. Pada tahun 637 Sayyidina Umar Al-Khattab telah menawan Baitul Maqdis berlawan dengan tentera salib ketika itu. Dan pada tahun 637 ketika itu, satu kata-kata yang dibanggakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab bila buka Baitul Maqdis, dia sebut, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma nabtaghil izzata bighairi Islam azallanallah. Kamilah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Okay, kamilah kaum yang Allah muliakan dengan Islam ketika mana buka Baitul Maqdis. Famahma nabtaghil izzata bighairi Islam, dan kalaulah kita kaum yang Allah muliakan dengan Islam mencari kemuliaan selain daripada Islam, azallanallah, Allah akan menghinakan kita. Dan itulah kata-kata yang keramat yang diingati oleh para sahabat ketika itu. Selepas 462 tahun, barulah tentera salib menguasai Baitul Maqdis. Dan akhirnya pada 2 Oktober 1187 barulah Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang Hittin melawan dengan tentera salib, barulah menguasai Baitul Maqdis sehingga sekarang. Itulah satu kebanggaan kita, satu benda yang besar di sisi umat Islam. Nabi di Isra' dan dimi'rajkan, dan kebanyakan para Nabi dan Rasul berasal daripada kota Palestin, berhampiran dengan Baitul Maqdis. Baik, kita teruskan lagi peristiwa bulan terbelah. Quraisy memang tidak mahu beriman. Pernah suatu masa mereka meminta Muhammad bin Abdullah menunjukkan kepada mereka mukjizat lahir.
Akhirnya Muhammad bertanya kepada mereka, adakah kalau aku boleh belah bulan, kamu semua akan beriman? Mereka berkata, ya. Sebelum ini dah banyak kali dah Nabi menceritakan tentang unta tersebut hilang, selepas 3 hari akan sampai, dan tengoklah unta yang di depan, itulah unta yang aku sebut. Ketika mana sampai, memang betul, tetapi kafir Quraisy tidak mahu untuk beriman. Ketika ini kafir Quraisy ingin menguji Nabi SAW satu benda yang lebih besar, iaitu peristiwa bulan terbelah. Maka pada suatu malam bulan mengambang penuh, semua berkumpul. Muhammad SAW pun memerintahkan bulan supaya terbelah 2. Maka terbelahlah bulan menjadi 2. Satu di sebelah bukit di kanan Mekah, dan satu lagi di sebelah bukit di kiri Mekah. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Walaupun begitu, mereka tetap tidak beriman. Ini satu benda yang mukjizat yang besar, yang mana Allah Azza wa Jal kurniakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta sekarang pun, dulu tak ada orang sampai ke bulan. Sekarang kalau kita baca kajian-kajian orang yang pernah sampai ke bulan, memang adanya retakan bulan. Adanya bulan itu terbelah 2 dan tidak tahu puncanya datang dari mana. Dan kita percaya itu adalah antara mukjizat yang Allah bekalkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat semula, Nabi kita Muhammad bin Abdullah tidak banyak mukjizat kauniyah, mukjizat yang melawan fitrah semula jadi. Sebab apa? Nabi kita dibekalkan akan Al-Quran. Dalam Al-Quran ternyata dan tersebut semua masalah yang dihadapi ketika itu Allah sebut di dalam Al-Quran. Tidak perlu benda-benda yang merasa takjub. Hanya dengan membaca Al-Quran, dan budaya orang Arab jahiliyah ketika mana berhadapan dengan Nabi, banyaknya menguasai bahasa Arab. Mereka bersyair. Mereka berkata, demi Allah, benarlah engkau ini ahli sihir. Dah buatlah depan mata, nampak terbelah, dan mereka kata, benarlah engkau Muhammad, engkau seorang ahli sihir. Imam Ibn Katsir dan ahli-ahli sejarah yang lain berkata, peristiwa bulan terbelah ini dapat dilihat oleh semua manusia, sehingga orang mengambil peristiwa yang besar ini sebagai tanda waktu bagi kalender mereka, sebagaimana orang yang mengambil peristiwa tentera Abrahah dimusnahkan sebagai titik permulaan untuk menulis sejarah mereka. Diceritakan juga orang di India pada masa itu juga mengambil peristiwa ini sebagai tanda bagi menulis sejarah mereka. Allah menceritakan kisah bulan terbelah ini di dalam Al-Quran, surah Al-Qamar ayat 1 dan 2 yang bermaksud, telah hampir saat kedatangan hari kiamat dan terbelahlah bulan. Dan kalau mereka kaum musyrik Mekah melihat sesuatu mukjizat, mereka berpaling ingkar sambil berkata, ini adalah sihir yang terus menerus berlaku. Ini memang wujud, dan ini memang berlaku antara mukjizat yang Allah bekalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran sebut, dalam surah Al-Qamar, dalam hadis pun sebut Nabi membelah bulan. Suatu masa ada seorang ahli gusti yang tidak dapat dikalahkan, mencabar Muhammad berlawan. Kalau Muhammad dapat mengalahkannya, dia akan beriman. Apabila berlawan, Muhammad menang, dia meminta mengulangi perlawanan lagi. Sampai 3 kali perlawanan, Muhammad tetap menang. Tetapi dia tetap tidak mahu beriman. Ahli gusti ini berkata, aku tidak akan beriman dengan kamu wahai Muhammad, sehinggalah pokok yang ada di situ bercakap. Seorang ahli gusti, memang diceritakan dalam sirah
yang bernama Rukanah. Okay? Rukanah bin Abu Yazid bin Hashim. Ini dalam hadis Abu Daud dan Tirmizi memang menceritakan tentang Rukanah. Rukanah ini, tuan-tuan, seorang lelaki yang kuat, samsing, gedebel. Orang semua takut dengan dia. Hatta Sayyidina Umar Al-Khattab tahu Nabi nak bertemu dengan Rukanah. Sayyidina Umar Al-Khattab bertanya kepada Nabi, adakah benar wahai Muhammad, engkau ingin bertemu dengan Rukanah? Rukanah ni memang semua orang kenal dia. Hatta diceritakan dalam hadis Abu Daud dan Tirmizi, dia ni seorang yang kaya, dia ada binatang ternakannya, dan dia ada satu jalan, itu adalah jalan dia. Orang tak berani nak lalu. Sebab apa? Itu kawasan Rukanah. Orang lalu, dia akan kenakan tindakan, ataupun dia akan pau, supaya dia ambil tol. Ada tol, baru boleh lalu kawasan tersebut. Dan dia berlawan dengan Nabi, dan Nabi cabar kepada dia, kalau Nabi menang, dia kena masuk Islam. Tapi bila lawan melebihi 3 kali, tetapi tetap dia kalah, dan dia tetap tidak mahu untuk masuk agama Islam. Dan ketika mana akhirnya Rukanah sebut kepada Nabi, di situ ada satu pokok, kalaulah pokok itu mampu untuk berbicara, aku akan masuk Islam. Terus pokok itu bercakap, pokok itu mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan mata ahli gusti ini, iaitu Rukanah. Sampai begitu sekalipun dia tetap tidak mahu beriman lagi. Akhirnya dia mengatakan Muhammad adalah ahli sihir. Inilah satu sikap dan satu sifat kafir Quraisy, telah terbukti, terpampang satu benda yang sangat benar. Dah janji dah, kalau kalah nak masuk Islam, tak masuk juga. Dan dia mencabar Nabi, kalau pokok tersebut mampu untuk berbicara, dia akan masuk Islam. Tapi akhirnya tidak masuk juga dalam agama Islam. Sebab apa? Hidayah itu tidak sampai pada hati Rukanah ketika itu. Walaupun ada pendapat mengatakan selepas Fathul Mekah, Rukanah masuk Islam, tapi pendapat itu agak terpencil, dan pendapat itu agak tidak kuat. Antara kisah pokok ini juga adalah sunnahnya kita ketika mana baca khutbah, antara 2 khutbah kita duduk. Itu asalnya datang daripada Nabi SAW. Nabi sedang khutbah dan Nabi penat, Nabi duduk di satu pohon, dan Nabi bangun untuk sambung khutbah yang kedua. Itu antara asbab, ataupun kita ikut sunnah, kita duduk di antara dua khutbah. Sebab apa? Nabi SAW duduk di pohon ataupun di pokok tersebut. Dan suatu hari pokok tersebut dipotong dan diletakkan di tempat lain, dan Nabi SAW ceritakan dalam hadis, mendengar bunyi yang menangis, dan Nabi mencari, dan Nabi nampak, Nabi mendengar pohon itu menangis, dan dikata alangkah mulianya tubuh kau selalu mendampingi ataupun duduk di tempat aku, dan sekarang bukanlah tempat aku menjadi tempat yang kau duduk wahai Nabi SAW. Itu antara kisah ataupun pokok yang sahih yang diceritakan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Muhammad menemui suku-suku lain pada musim haji. Apabila Muhammad bin Abdullah melihat Quraisy begitu keras hati, tidak ada harapan lagi pada mereka, Muhammad pula menumpukan dakwahnya kepada suku lain. Muhammad menunggu mereka pada musim haji. Muhammad datang berjumpa setiap suku yang datang. Muhammad mahu mencari kaum yang beriman dan dapat membantu perjuangan beliau. Kita tahu pada musim haji, selain pada bangsa Arab akan masuk untuk melaksanakan haji, dan itulah fokus utama Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah, dengan harapan dakwah Islam akan terus berkembang pesat. Menurut seorang sahabat, dia melihat bagaimana Muhammad berpindah daripada satu suku kepada satu suku yang lain,
berdakwah dan mengajak mereka beriman dan membantu perjuangan beliau. Pada masa itu, kemana sahaja Muhammad pergi, ada seseorang yang sentiasa mengekori di belakang beliau. Selepas Muhammad berdakwah, dia pula berdakwah. Dia mengatakan Muhammad berbohong, Muhammad penipu, pendusta dan sebagainya. Kami sudah lama dengannya dan kami lebih mengenali siapakah dia. Muhammad tidak menjawab langsung segala tuduhannya. Apabila dia bertanya, mereka memberitahu itulah bapa saudaranya, iaitu Abu Lahab. Okay. Ada seorang insan, ketika mana Nabi pergi bertemu dengan semua kaum, Nabi berdakwah dan Abu Lahab duduk belakang Nabi, counter balik apa yang Nabi sebut. Abu Lahab ketika itu berdakwah, menyatakan apa yang Nabi SAW mengatakan itu semua adalah karut marut, sihir dan tidak benar. Dan itulah bapa saudara Nabi yang bernama Abu Lahab. Sepanjang masa Abu Lahab menghalang dakwah, menjauhkan manusia daripada kebenaran, akhirnya sampailah Muhammad kepada suku Sa'sa'ah yang datang haji pada tahun itu. Muhammad berdakwah kepada ketuanya dan akhirnya dia menerima Islam. Dia merasakan Muhammad pasti dapat mengalahkan Arab. Dia dan kaumnya sepakat masuk Islam dan mempertahankan Muhammad dengan pedang-pedang mereka. Memang suku ini terkenal sebagai suku yang kuat. Akhirnya ketua mereka bertemu Muhammad dan memberitahu mereka semua akan masuk Islam dan membela perjuangan Muhammad, tetapi dengan syarat selepas kematian Muhammad dia menjadi pengganti dan khalifahnya. Dia ada niat yang lain, boleh beriman dengan Nabi, kembangkan dakwah Nabi, tapi bila Nabi SAW wafat, dia nak menjadi pengganti dan dia akan menjadi khalifahnya. Ketika itu Muhammad tidak menerima tawaran ini kerana itu urusan Allah Azza wa Jal. Okay? Nabi SAW maklum beliau adalah Nabi yang terakhir dan akan ada khalifah. Bukan Nabi tetapi khalifah yang akan menjaga umat Muhammad ini, tapi itu urusan Allah Azza wa Jal, bukanlah urusan Nabi untuk menentukan daripada suku mana yang akan jaga bangsa Arab ketika itu. Walaupun Nabi SAW pernah menyebut beberapa kali, "Lau kana ba'du nabiyyun lakana Umar." Kalaulah ada nabi selepasku, mesti Allah akan memilih Umar. Nabi lebih berkenan dan Nabi tahu potensi Sayyidina Umar Al-Khattab sampai Nabi mengatakan, "Lau kana ba'du nabiyyun," kalaulah ada nabi selepasku, lakana Umar, Allah akan pilih Umar. Tapi ternyata selepas Nabi wafat, Allah memilih dan mengangkat ketika itu para sahabat memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Muhammad tidak menerima tawaran ini kerana itu urusan Allah. Akhirnya dia dan kaumnya tidak jadi masuk Islam. Apabila suku Sa'sa'ah pulang, mereka menceritakan peristiwa itu kepada seorang syekh, iaitu orang tua di kalangan mereka yang menjadi tempat rujuk mereka itu. Syekh ini berkata, "Kamu lepaskan suatu perkara yang sangat besar, tiada gantinya. Adakah kamu tidak tahu ini zaman kehadiran seorang nabi daripada suku Ismail? Setakat ini belum ada lagi orang lain daripada suku Ismail mengaku nabi. Kenapa kamu semua tidak menerima dakwahnya?" Ketika mana suku Sa'sa'ah ini pulang ke kaumnya, ada seorang syekh. Syekh ni ada dua maksud, seorang tua dan ada juga seorang yang berilmu, tapi ini yang dimaksudkan seorang yang tua dan berilmu. Dia menceritakan apa yang tawaran yang Nabi tolak ketika mana mereka menawarkan, dan dia mengatakan itulah seorang Nabi
yang lahir daripada suku Ismail, dan tidak ada seorang nabi pun yang mengaku dia adalah nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Dan tuan-tuan, kita sebut tentang Abu Lahab ini, baru-baru ni ada pandangan yang mengatakan kalau boleh kurangkan ataupun jangan selalu baca surah Lahab, Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin watab, surah Lahab tu kenapa jangan baca selalu? Sebab Nabi tersinggung sebut pasal bapa saudaranya diazab bersama dengan isteri yang dia cintai. Itu satu benda yang tidak betul dan tidak benar. Bahkan kita baca dalam surah Lahab itulah sebahagian dengan Al-Quran, dan setiap huruf itu dikiranya hasanah, iaitu pahala. Baik, kita teruskan lagi bab keempat, hijrah ke Madinah. Aus dan Khazraj beriman kepada Muhammad. Perubahan besar berlaku dalam sejarah perjuangan Muhammad bin Abdullah apabila beliau memperkenalkan dirinya kepada beberapa orang daripada suku Khazraj. Pada masa itu mereka berada di tempat yang bernama Aqabah. Muhammad datang berjumpa mereka dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Apabila mereka mendengar bacaan Al-Quran daripada Muhammad, mereka berbincang sesama mereka, inilah yang selama ini Yahudi di Madinah mengancam kita. Orang Yahudi adalah 1/3 daripada penduduk Madinah. 2/3 lagi adalah Aus dan Khazraj. Okey, bagaimana Nabi menguruskan ketika mana Nabi masuk ke kota Madinah. 1/3 adalah Yahudi ramai, dan 2/3-nya adalah suku daripada Aus dan Khazraj. Kekuasaan di Madinah menjadi perebutan antara 3 golongan ini, tetapi tidak ada yang mampu menundukkan yang lain. Mereka sama banyak dan sama kuat. Oleh itu, orang-orang Yahudi ini selalu mengancam orang-orang Aus dan Khazraj yang mana akan diutuskan seorang Nabi dan mereka akan menjadi pengikut Nabi itu. Pada masa itu, mereka akan menguasai Madinah dan menyembelih Aus dan Khazraj. Okay? Kaum Yahudi, Aus dan Khazraj tidak boleh bersekali. Malah bangsa Yahudi sering sekali memperkatakan seorang Nabi yang akan datang dan akan menghapuskan, akan menyembelih suku kaum daripada Aus dan Khazraj. Khazraj berkata, inilah Nabi yang disebut-sebut oleh orang Yahudi. Jangan sampai Yahudi mendahului kita sehingga terlaksana nanti ancaman-ancaman mereka itu. Biar kita yang beriman dulu, dengan itu semua mereka akan masuk Islam. Muhammad mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Sejarah menyebutkan mereka adalah As'ad bin Zurarah, Rafiq bin Malik, Mu'az bin Afraq dan Zaid bin Sa'labah. Apabila mereka pulang ke Madinah, Islam mula tersebar di Madinah. Pada tahun berikutnya, mereka menghantar 12 orang wakil mereka kepada Muhammad, mengiklankan keislaman mereka dan mewakili orang-orang lain di Madinah yang tidak dapat datang ke Mekah. Mereka semua memeterai perjanjian dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut Bai' al-Aqabah al-Ula, iaitu perjanjian Aqabah pertama. Dinamakan juga Bai'ah An-Nisa, yang bermaksud perjanjian orang perempuan, kerana ia adalah perjanjian taat setia dengan Muhammad, perjanjian iman dan akhlak, tetapi belum perjanjian jihad seperti perjanjian orang-orang perempuan dengan Muhammad. Nah, ini yang berlaku ketika mana Nabi masuk di Madinah. Nabi mempunyai misi dan visi yang amat besar, dan Nabi mula mengharapkan Aus dan Khazraj masuk Islam
supaya mampu untuk menandingi bangsa Yahudi ketika itu. Maka berlakulah bai'ah al-Aqabah al-Ula, perjanjian Aqabah yang pertama. Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Hijrah Nabi ke Madinah ini satu benda yang amat besar dan amat menarik, dan ceritakan dalam sirah sampai ketika mana ramainya Aus dan Khazraj masuk Islam, tetapi 1/3 mereka adalah bangsa Yahudi. Dan ketika itulah Nabi SAW menyuruh para sahabat ketika itu, Nabi sebut afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikan makan, wasilul arham, sambung silaturahim, wan nasu bil niyam, dan ketika mana malam bangun untuk qiyamul, ketika mana orang lain sedang tidur, tadkhulul jannatu bisalam, dan masuklah ke dalam syurga dengan sejahtera. Itulah kata-kata yang Nabi pesan kepada para sahabat, iaitu sebarkan salam, beri makan, dan itulah sebab akan sambung silaturahim walaupun dia adalah berbangsa Yahudi. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita sambung lagi kuliah akan datang berkaitan tentang Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama. Ada soalan ke? Tak ada soalan. Apa yang baik datang daripada Allah Azza wa Jalla, segala kelemahan kekurangan datang dari saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma ja'alna jam'al marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.